Okey, hari ini kita akan masuk kepada arithmetic operations of vectors, iaitu addition, subtraction and scalar multiplication. So, katakan kamu ada dua vektor. Yang pertama adalah vektor OP. Okey, ingat kalau vektor OP maksudnya dia start daripada origin, daripada O pergi ke P. Ataupun kita boleh tulis secara lain, P tilde ataupun ombak rindu tu. Okey, ini adalah sama dengan X1, Y1, Z1. Kemudian OS, X2, Y2, Z2. So, kalau kita nak tambah ataupun buat addition, okay, kita hanya buat macam biasa saja. Pastikan yang I, okay, iaitu X1 dengan X2, kita tambah sekali. Kemudian J, Y1, Y2. Kemudian K, Z1, Z2. Tambah saja dia punya nilai tu. So, kamu akan dapat dia punya addition of two vectors lah. Tetapi kalau subtraction, tolong hati-hati sebab kita tengok dulu yang mana duduk depan. So, OP minus OS. So, OP adalah X1. So, maksudnya X1 tolak dengan X2. Y1 tolak dengan Y2. Z1 tolak dengan Z2. Kalau terbalik, katakan OS minus OP. So, dia akan jadi X2 minus X1. Okay, Y2 minus Y1. Z2 minus Z1. Okay, itu adalah subtraction. Tolong hati-hati ya. Baik, untuk skala multiplication, kita ada satu skala lambda katakan. So, katakan nombor dia 2 ke, 4 ke, negatif 6 ke. Okay, kita hanya simply darab sahaja dia punya skala tu dekat kita punya value of X, Y dengan Z tu. Okay, darab masuk sahaja. Okay, kemudian ini remark dia ada bagi tahu addition and subtraction operations involved with the same unit vector of axis. Okay, kita pergi kepada example 3A. Kamu ada 3 vektor A, B and C. So, yang pertama adalah dia suruh kita cari 3A plus 1 over 3B minus C. So, di sini ada subtraction, ada skala multiplication dan juga subtraction. Okay, 3 benda sekaligus. So, kita try buat. So, ini akan jadi 3. Okay, vektor A adalah apa? Kita buat dalam bentuk matrix, column matrix. So, ini adalah 3, negatif 1, 1 per 2. Okay, tambah 1 per 3. Vektor B adalah negatif 1, kemudian negatif 4, kemudian 5. Kemudian minus C. C adalah 2 per 3, negatif 2, negatif 1 per 2. Okay, kemudian kita buat je lah macam biasa. Yang 3 ni kita akan darab masuk ke dalam. So, kita akan dapat berapa ni? Okay, ini akan jadi 9. Ini akan jadi negatif 3. Ini akan jadi 3 per 2. Kemudian tambah 1 per 3 darab dengan negatif 1. So, ini negatif 1 per 3, negatif 4 per 3. Kemudian ini akan jadi 5 per 3. Bukan 3 per 5, jangan terbalik. Kemudian kita akan tolak dengan 2 per 3, negatif 2, negatif 1 per 2. So, kamu tekan kalkulator. Okay, kamu tolak ini 9 tambah negatif 1 per 3 tolak dengan 2 per 3. Macam tu. Okay, kita buat, pastikan ikut susunan dia. So, kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 8, negatif 7 per 3 dan 4. So, kita tukar balik ke dalam bentuk vectors. So, tukar balik dalam bentuk vectors, dia akan jadi 8i tolak 7 per 3j tambah 4k. Kemudian ombak rindu ni, kamu jangan lupakan dia. Kesian dia nanti, rindu pula. Baik, B. Okay, B. Okay, kalau kita tengok B ni, dia ada palang 2. Palang 2 ni apa maksud dia? Dia adalah magnitude. So, sebelum cari magnitude, kita kena cari dulu nilai A minus 1 over 3B. So, ini kamu kira. Okay, ini akan jadi 3, negatif 1, 1 per 2. Tolak 1 per 3. Okay, tolak 1 per 3 vektor B. Okay, B adalah negatif 1, negatif 4, 5. So, kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan berapa ni? Kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 10 per 3. Kemudian 1 per 3, kemudian 7 per 6. Okey, tukarkan balik ke dalam bentuk vectors. Kamu akan dapat 10 over 3i plus 1 over 3j plus 7 over 6k. Okey, kemudian ini tanda tilde ni jangan lupa. Kemudian barulah kita cari dia punya magnitude. Okey, so magnitude nak cari macam mana? Senang je. 10 per 3 kuasa 2 tambah 1 per 3 kuasa 2 tambah 7 per 6 kuasa 2. Kemudian ini akan jadi square root. So, kamu akan dapatlah jawapan dia 151 per 12 semua sekali ni kuasa 2. Simplifykan dia, kamu akan dapat 453 per 12. 453 ni square root. Okey, square root untuk 453 saja. So, selesai untuk B. Baik, kemudian untuk soalan C.
Okey, ini kamu try buat sendiri. Okey, saya bagi jawapan dia. Jawapan dia adalah sama dengan negatif 13I tolak 17J tambah 10K. Okey, ini kamu try buat sendiri, simple je. Dan kamu juga ada exercise, okey, ada exercise dan ada jawapan dia. Okey, kamu boleh try buat. Okey, kemudian next kita akan masuk kepada resultant of two vectors. Okey. Baik, katakan kamu ada segitiga ni. Okey, ini adalah origin. Okey, kemudian ini adalah vektor P, so ini adalah OP. Kemudian kamu ada S, so ini adalah OS. Kalau kita nak cari PS, maksudnya daripada P pergi ke S macam mana? Itu kita punya persoalan. So, caranya adalah dia mesti daripada P, okey, pergi ke S kan? Okey, tetapi ini mesti melalui O. So, daripada P pergi ke O, okey, daripada P pergi ke O, kemudian daripada O baru pergi ke S. So, dia akan jadi PO plus OS. Tetapi, PO kita tak boleh nak cari. Okey, kita mesti tukarkan dia kepada origin. Okey, mesti mula daripada origin. So, kita akan letak negatif depan OP. Okey, PO kita tukarkan dia kepada negatif OP. So, kita akan dapatlah vektor P plus S. So, maksud saya macam ni. Kalau kamu nampak PS, okay, kita nak cari dia punya resultant of two vectors. Yang dekat depan ni, kita akan letak dulu. Okay, kita akan tulis dulu, tetapi dia akan jadi OS. Okay, dia akan jadi OS, kemudian tolak OP. Macam tu. Okay, so kalau katakan saya nak cari SP, dia akan jadi, okay, kita tulis dulu OP, kemudian kita tolak dengan OS. Macam tu. Boleh ke? Okay, so katakan kalau saya nak cari MN. MN. So, ON tolak dengan OM. Kalau nak cari apa lagi? KT. So, dia akan jadi OT minus OK. Boleh? Okay, simple . Okay, kemudian kita pergi kepada example 3B. Okay, given points A and B. Okay, ini dia bagi points dalam bentuk koordinat . Kemudian soalan A, express the position vector of the points. Okay, maksudnya daripada point ni kita nak tukar dia kepada position vector. Okay, maksudnya daripada point A nak tukar kepada vectors, position vectors OA. So, macam mana nak buat? Simple je. Okay, untuk soalan A ni. Baik, untuk point 2, negatif 3, 7. Okay, OA dia akan jadi tambah saja IJK tu. Okay, tolak 3J tambah 7K. Okay, kemudian selesai. Ini adalah point. Ini adalah position vector. Okay, itu sahaja dia punya beza. So, bagi B, okay, B point dia adalah negatif 2, 4, 3. Ini adalah point. So, kita nak cari position vector of B. Dia akan jadi negatif 2I plus 4J plus 3K. Simple. Okay, simple. Senang je. Okay, kemudian B. Find the vectors A, B. Okay, dia suruh cari vectors A, B. Maksudnya daripada daripada A pergi ke B. So, macam saya cakap tadi, yang depan ni kita tulis dulu. Dia akan jadi OB, tolak dengan yang di belakang, OA. So, OB kita adalah negatif 2, 4, 3. OA kita adalah 2, negatif 3, 7. So, kita selesaikan tu. Kita akan dapat negatif 4, 7, negatif 4. So, inilah belum lagi. Okay, ini baru jalan kerja. Okay, kita kena tulis jawapan final kita dalam bentuk vectors. So, dia akan jadi negatif 4I plus 7J minus 4K. Ombak rindu ni jangan lupa. Nanti dia rindu pula. Okay, kemudian magnitude. Okay, magnitude. So, magnitude ni simple je. Okay, kamu kuasa 2 kan. Okay, negatif 4. Negatif pastikan dalam kurungan. Okay, kemudian tambah 7 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2. Kemudian kita square rootkan semua sekali. So, kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan square root of 81 ataupun sama dengan 9. Okay, simple. Okay, kemudian soalan C. Okay, soalan C dia minta kita cari satu vektor yang baru iaitu vektor H. Yang mana vektor H ni adalah 4 unit panjang in the direction of AB. Maksudnya 4 unit panjang. So, kita kena cari satu unit vektor dulu. Kemudian bila dah dapat satu unit vektor, kita akan darab dengan 4. So, itulah vektor H. Okay, maksudnya di sini H adalah sama dengan 4 kali panjang satu unit vektor AB. Okay, maksudnya AB hat. Satu unit vektor. Unit vektor kita akan buat notation dengan hat ataupun topi. So, yang pertama adalah kita
cari dulu kita punya AB hat. So AB hat apa? AB hat adalah kita punya vektor ni negatif 4i tambah 7j tolak 4k ni. Kemudian kita bahagikan dia dengan magnitude. Okey, dia punya magnitude. So inilah kita punya AB hat. Okey, kita punya satu unit vektor. Kemudian kita darab je lah dengan 4 macam kat sini. So kita akan dapat negatif 16i tambah 28j tolak 16k. Okey, kemudian bahagi semua sekali dengan 9. Inilah vektor H. Okey, inilah vektor H yang mana dia adalah 4 kali panjang unit vektor AB. Okey, simple. So, selesai untuk soalan soalan example 3B ni, resultant of two vectors. Okey, so yang point yang kamu kena ingat adalah benda ni lah. Yang mana tolak yang mana. Okey, siapa tolak siapa. Okey, so ada exercise kat sini. Okey, kamu boleh try buat. Ini adalah 6 unit vektor. Okey, dia minta cari So kamu try buat, boleh tak dapat dengan jawapan ni. Okey, so untuk next video kita akan masuk kepada 5.2 iaitu skala produk. Okey, itu saja. Thank you guys.